Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino Better Channel. Okay, jadi kalau anda tengok dalam episod kali ini, apa yang saya nak kongsikan dengan anda adalah bagaimana teknik untuk kita lakukan proses untuk melatih ikan channel supaya lebih jinak dan juga supaya lebih aktif. Jadi kalau anda tengok di dalam bekas ni, ikan channel yang di depan saya ni, saya baru ambil lebih kurang seminggu. Jadi kalau anda tengok, ikan dah semakin aktif dan ikan sangat-sangat kuat mental. Jadi bagaimana cara untuk kita lakukan proses untuk melatih ikan channel? Jom kita tengok dalam video kali ini. Okey, so seperti yang saya janjikan dengan anda dalam episod kali ini, yang saya nak kongsikan adalah teknik bagaimana kita nak hasilkan ikan cana yang lebih kuat dari segi mental dan juga dari segi kesihatan ikan, dan bagaimana kita nak train ikan cana ni supaya lebih jinak dan supaya lebih agresif di dalam tank seperti ini. Okey, jadi kalau anda tengok, ikan cana ni adalah antara spesies yang boleh dijumpai di Malaysia. Okey, yang mana kalau anda tengok dalam parit kelapa sawit ataupun di air terjun dan sebagainya, mungkin anda akan dapati banyak cana jenis limbata ni. Sama ada anda tengok dari segi warna, perbezaan dan juga corak pada badan, itu kita akan kupas dalam episod yang lain. Tapi kalau anda tengok kali ini, okey, ini adalah ikan yang baru, okey, ditangkap minggu lepas, okey, dan saya beli daripada owner ikan ni. Jadi saya ambil dan saya balik train ikan ni di dalam bekas ni. Dalam tempoh seminggu, ikan dah menjadi lebih jinak. Jadi apakah teknik pertama yang kita lakukan untuk proses ni? Okey, kalau anda tengok sekarang ni, ini adalah akuarium yang kita set up untuk ikan cana, yang mana ikan cana memerlukan space yang lebih besar untuk memastikan pembesaran dan juga keselesaan ikan berada di dalam tangki ini. Jadi ikan akan lebih mudah untuk mengadaptasi di dalam akuarium ni, dan juga mental ikan akan lebih kuat. Jadi setup untuk anda punya akuarium perlulah sesuai dengan ikan cana yang anda nak masukkan, dari segi saiz dan juga dari segi spesies ikan cana yang anda nak belah. Jadi kalau anda tengok sekarang ni, limbata ni macam saya setting sekarang ni adalah penggunaan batu dan juga air ni saja. Yang penting penggunaan air ni saya akan ceritakan dengan anda, kepada anda lepas ni. Okey, bagaimana kita setting air yang paling terbaik untuk ikan cana. Okey, so untuk proses pertama kalau anda nak memelihara ikan jenis cana limbata ni, okey, benda pertama yang paling anda perlu lakukan adalah anda perlu setting air ni sebaik mungkin 2 ataupun 3 hari sebelum anda masukkan ikan, supaya air ni lebih stabil dari segi pH dan juga suhu air. Jadi benda pertama yang perlu anda lakukan adalah anda perlu masukkan air, sama ada air peraman yang anda telah peramkan beberapa hari, ataupun anda boleh masukkan direct air yang daripada pipe dan sebagainya. Yang penting anda perlu masukkan anti-klorin, ataupun kalau di Dino Beta Farm kita hasilkan H2O Nutri Plus, anda perlu masukkan mengikut kuantiti air. Yang keduanya, anda perlu masukkan pati, sama ada anda nak masukkan dark water ataupun anda nak masukkan pati ketapang, sisit dan sebagainya, boleh dimasukkan sebenarnya. Itu lebih baik untuk proses mutasi ataupun menaikkan warna pada badan ikan cana ni. Yang penting anda perlu pastikan air ni pH stabil. Okay? Jadi kalau anda tengok ikan cana ni dari segi perubahan warna, okay, lebih baik apabila saya dah masukkan lebih kurang seminggu. Apa yang saya masukkan adalah produk yang dihasilkan sendiri oleh Dino Beta Farm, iaitu Chana Power. Nanti saya akan keluarkan dalam episod yang akan datang, jadi anda boleh tengok bagaimana produk tersebut. Okey, jadi kalau anda tengok sekarang ni, itu proses pertama yang paling penting adalah untuk anda setting air ni. Dari segi akuarium, anda perlu pastikan yang anda mempunyai filter ataupun kanister seperti hanging kanister ni. Kalau anda tengok sekarang ni, kita tak perlukan filter yang terlalu besar sebab kita tak mau air yang terlalu kuat. Okey, jadi arus yang terlalu kuat boleh mengganggu mental ikan kita nanti. Jadi ikan cana ni juga tak memerlukan air yang bergerak terlalu laju lah. Okey, jadi itu penting. Yang seterusnya, apa yang perlu kita letakkan adalah tudung bahagian atas, yang mana kalau anda tengok sekarang ni, saya tutup sepenuhnya bahagian atas ni menggunakan besi jenis jaring ni, dan juga saya hasilkan sendiri. Di bahagian sini juga kita tak nak ikan lompat keluar. Okey, sebab ikan ni kalau dia lapar ataupun tak sesuai dengan air ni, memang dia akan lompat keluar. Jadi itu sangat berbahaya untuk ikan jenis cana.
Okey, kalau tengok di bawah ni, ini yang saya baru masukkan lebih kurang 3 hari. Okey, jadi kalau tengok sini, ikan ni pun dah mula jinak dan mula aktif di dalam bekas ni. Okey, sekarang ni kita nak tengok di bahagian atas ni, apa yang saya nak kongsikan dengan anda adalah penggunaan lampu. Penggunaan lampu ni sangat penting bagi anda yang mungkin baru nak masukkan ikan jenis cana ke dalam bekas akuarium seperti ini. Okey, untuk anda stabilkan mental ikan cana, sebaiknya kalau anda letak lampu yang berwarna gelap ataupun berwarna biru seperti ini, sebab lampu yang berwarna biru ni memang sebenarnya bagus untuk treatment kepada mental ikan. Jadi kalau anda tengok selama 2 hari saya masukkan lampu biru ni, mental ikan sangat-sangat baik. Okey, yang mana ikan akan mula flare dan juga ikan akan mula aktif di dalam bekas ni. Jadi kalau anda yang tak masukkan lampu biru, mungkin anda perlukan sedikit masa untuk anda pulihkan mental ikan setelah anda pindahkan daripada tempat yang lama masuk ke dalam akuarium yang baru. Jadi ini sangat-sangat penting untuk anda lakukan, yang mana kalau bagi saya tips untuk letakkan lampu biru ni bagi saya memang sangat-sangat penting dan sesuai untuk ikan jenis cana ni. Okey, kalau anda masukkan lampu biru, anda juga perlu masukkan lampu yang berwarna cerah, okey, untuk anda pastikan proses anda nak train ikan jenis cana ni boleh berlaku dengan baik. Jadi kalau anda tengok sini, ikan dah mula aktif, jinak, dan juga ikan memang sangat-sangat cantik dari segi badan dan juga finish ikan. Kalau anda tengok ini memang taklah terlalu high fin untuk jenis ikan jenis limbata ni, tapi memang kalau anda tengok dari segi warna, perubahan warna sangat-sangat ketara daripada sebelum kita masukkan ke dalam bekas ni. Okey, berbanding dengan sekarang ni, memang dari segi ekor pun shining dan juga body pun dah semakin gelap sedikit. Okey, jadi kalau anda tengok secara mata di dalam video ni, mungkin anda tak dapat tengok corak di badan ikan limbata ni, tapi kalau anda tengok direct ni, memang anda dapat lihat corak di badan limbata ni sangat-sangat cantik. Ini adalah antara setting yang saya rasakan terbaik untuk anda cuba. Okey, dari segi setting akuarium dan juga setting air untuk ikan jenis limbata ni. Okey, yang mana dari segi lampu, penggunaan lampu sangat penting, dan juga kualiti air yang anda masukkan sangat-sangat penting. Okey, so benda basic yang paling penting untuk kita latih ikan jenis cana ni adalah, yang pertama yang kita tengok di sini adalah flare stick. Yang keduanya adalah ini adalah umpan palsu yang mana kita letakkan di sini. Kalau anda tengok, ikan cana ni memang sangat-sangat tertarik kepada benda-benda yang okey, nampak seperti cacing ni. Jadi anda perlu latih okey, mental ikan ni. Okey, apabila anda dah pujuk ikan untuk ikut okey, arah anda bawa kita punya umpan palsu ni. Jadi kita lepas kita dah latih ikan, kita perlu masukkan makanan di bahagian atas dan beri ikan makan sebagai upah. Itu adalah antara contoh untuk anda latih ikan supaya lebih aktif dan juga supaya lebih jinak dengan anda. Itu yang pertama untuk anda latih dari segi pemberian makanan. Yang kedua, untuk melatih ikan supaya flare, anda perlu sentiasa meletakkan cermin seperti ini. Bagi ikan yang ada 2 ekor seperti ini, mungkin setiap waktu ikan akan mula flare, tapi untuk ikan seperti yang di bawah ni, anda perlu letakkan flare stick. Sekali sehari pun sudah cukup untuk melatih ikan jenis tak kira cana, maru dan sebagainya. Anda boleh latih ikan ni. Jangan biarkan ikan sendiri di dalam bekas ni selama beberapa hari, sebab ikan mungkin akan menjadi lebih liar dan takut kepada manusia lah. Jadi anda perlu setiap hari bermain dengan ikan ni supaya ikan lebih jinak, dan juga ikan akan mudah untuk mengadaptasi terhadap kita manusia yang berada di hadapan ikan. Jadi ikan tak akan terlalu takut dengan kita lah. Jadi ini adalah antara contoh 2 benda yang paling penting untuk anda buat. Yang pertama, melatih dari segi pemberian makanan kepada ikan cana ni, dan juga yang keduanya, kita melatih ikan dari segi agresif ikan untuk ikan mula flare di depan cermin. So, untuk perkongsian terakhir dalam episod kali ini yang saya nak kongsikan dengan anda adalah dari segi pemberian makanan kepada kita punya ikan jenis cana ni. Jadi kalau anda tengok sekarang ni, body cana ni dah menjangkau 5 ke 6 inci. Jadi panjang ikan cana ni pun dah memang cukup boleh dikatakan regular untuk ikan jenis ni. Sebaliknya kalau ikan yang jenis cana jenis lain mungkin lebih besar berbanding dengan cana jenis limbata ni. Jadi kalau anda tengok sekarang ni, apa yang saya berikan kepada cana ni adalah ulat roti ni. Okey, so ulat roti ini kita akan berikan
sekali sehari, okey, tetapi untuk ikan cana yang saya pelihara ni saya hanya bagi makan 2 kali atau 3 kali seminggu. Okey, kita akan bagi cacing. Seterusnya kita akan bagi makan pellet untuk melatih ikan supaya biasa dengan pemakanan yang diproses dan juga makanan hidup. Jadi kalau anda tengok sekarang ni dalam tempoh seminggu ini adalah hasil. Okey, kita di atas pemberian makanan pellet dan juga jenis makanan hidup ni. Jadi pellet yang saya berikan adalah pellet high protein yang juga diberikan kepada ikan laga. Memang boleh sebenarnya diberi makan kepada cana, tapi saya belum pasti akan hasil untuk tempoh sebulan bagaimana proses pembesaran ikan dan juga proses ikan untuk lebih cantik dari segi penghasilan bar dan juga bunga pada badan ikan. Jadi kalau anda tengok sekarang ni, apa yang saya beri untuk tempoh seminggu ni adalah pellet dan juga kita beri makan ulat ni. Jadi kalau anda ada cacing tanah dan juga pemakanan-pemakanan lain yang diproses adalah lebih baik. Tapi untuk ikan cana limbata ni memang tak memilih makanan lah. Okay, jadi kalau anda tengok, kita hanya perlu bagi sedikit saja untuk ikan cana ni sebab kita tak mau ikan cana terlalu gemuk. Nanti boleh mengakibatkan ikan ni akan mungkin warnanya makin pudar dan juga ikan akan jadi lebih malas untuk bergerak. Jadi kita nakkan ikan ni sentiasa aktif. Jadi pemakanan perlu dijaga dan perlu dikontrol. Tak boleh terlalu banyak. Hanya mencukupi untuk ikan, okey, untuk tempoh sehari. Dan juga ikan jenis cana ni memang tahan lapar sebenarnya. Ikan jenis ni boleh tahan sehingga 5 hari ke seminggu. Kalau anda tak beri makan pun dia boleh survive. Cuma dia akan lompat kalau dia terlalu lapar. Jadi ini adalah antara contoh untuk anda yang mungkin baru nak bela ikan cana ni. Okay? Ini adalah antara tips yang boleh saya kongsikan sebab kita akan sama-sama belajar lagi tentang ikan cana. InsyaAllah selepas ni saya akan kongsikan bagaimana saya akan hasilkan akuarium untuk ikan cana andro. Kita dah ada ikan cana jenis yellow centrum, kita dah ada jenis limbata ni dan juga banyak lagi ikan cana yang akan saya import daripada luar negara masuk ke Malaysia. InsyaAllah selepas ni mungkin saya akan kongsikan sama ada saya nak jual ikan tersebut ataupun kita akan pamerkan di sini. Okey, sekadar ni perkongsian saya kali ni, okey, berkenaan dengan ikan cana ni. InsyaAllah saya akan kongsikan dalam episod akan datang produk yang akan saya hasilkan untuk proses kita nak groom ikan jenis cana ni. Okey, bagaimana kita nak setting air ikan cana dengan lebih baik. InsyaAllah tunggu episod akan datang. Kita jumpa lagi dalam Dido Meta Channel. Assalamualaikum.